Puan. Okey Puan, sekejap eh. Aduh. Okey, dah start. Okey. Okay, saya mula eh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang menonton FB Live pada pagi ini. Terlebih dahulu saya mewakili Seksyen Pembangunan Bakat Bahagian Semua Manusia Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru sebagai penganjur ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook UTM TTC pada kali ini. Pada kali ini kita akan menonton program siri kuliah kewangan yang bertajuk Tabung Amanah Sumbangan Anda kepada Universiti. Bagi memulakan sesi pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah yang dijemput khas untuk memberikan perkongsian ilmu kepada kita semua. Iaitu Puan Siti Azila binti Muhammad Amin dari Jambatan Bendahari UTM Johor Bahru. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jelas ya suara saya? Okey, terima kasih Cik Hamzah. Okey, pada pagi ini, saya akan menyampaikan tajuk tabung amanah sumbangan anda kepada universiti. Okey, saya Azila daripada Business Support Unit Bahagian Pengurusan Hasil dan Penjamanan Jabatan Bendahari Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Right. So, topik yang saya nak sampaikan pada pagi ni topik kita pada pagi ni adalah berkenaan dengan tabung amanah dan juga sumbangan CRU. Okay. So, ini dia dalam tabung amanah ni kita ada konsep tabung amanah, mana dan juga itu gerak tak ni? Hamzah gerak tak slide ni? Ini dia ya topik Okey Puan. pagi-pagi ni. Gerak. Okey, kita ada dua ya, tabung amanah dengan sumbangan CRU. Okey, untuk tabung amanah kita ada konsep tabung amanah. Okey, tabung amanah. Pemutusan tabung amanah iaitu entering bajet amanah dan juga execution. Okey, manakala untuk sumbangan CRU sebenarnya saya nak terangkan sikit konsep cost recovery secara general. Okey, dan juga saya nak share sikit relationship antara cost recovery ni dengan financial sustainability dan juga cost recovery university. Kita ada polisi cost recovery university ataupun CRU. Okay. Dan juga dalam polisi CRU ni kita ada buat penetapan sumbangan kepada universiti melalui agihan CRU. Okay. Dan di sini juga saya nak ambil masa lah untuk share sedikit panduan untuk pengiraan CRU. Okay. So kita tengok saya memang nak mula daripada CRU dulu lah. Sumbangan dulu. Biasa kita mula dengan tabung amanah. Lepas tu kita tak dapat banyak masa untuk discuss pasal CRU. So hari ni saya nak bermula dengan CRU. Okay. Tapi macam mana pun kita kena tengok dululah konsep tabung amanah. Cik Hamzah boleh bantu ya? Next slide. Okey Puan, boleh tekan text saya. Gerak. Okay. Dekat saya bergerak. Gerak ya? Ha. Okay. Alright, konsep tabung amanah. Okey, nampak tak ni gambar apa ni? Apa yang biasa tengok ni dekat KLCC ni? Dekat dengan KLCC kita ada bangunan apa ni? Ini adalah bangunan tabung haji kan? Masa kecil-kecil kita selalu dapat replika ni kan? Okey, sebenarnya konsep tabung amanah kita sama je macam konsep tabung haji Nama dia tabung haji tapi dalam tabung haji tu ada banyak akaun-akaun, okey? Yang mana pemegang akaun ni dia menyimpan duit dalam tabung haji tu. Okey, purposely kita tahu apa tujuan orang simpan duit kat tabung haji? Right, dia ada tujuan yang khas lah iaitu dia simpan duit untuk nak pergi haji kan.
So sama juga dia bila dia nak buat pengeluaran tu dia ada kawalan ya. Pengurusan tabung haji ni dia buat kawalan lah supaya duit simpanan dekat tabung haji ni tidak dikeluarkan secara sesuka hati. Okay. So sama je konsep dia dengan tabung amanah yang kita wujudkan dalam sistem kewangan UTM. Okay. So tapi kita tak adalah macam buku tabung haji ni Kita tak ada dalam buku ni. Kita dalam sistem kewangan kita punya report ke, kita boleh print. Okay. So yang ni dalam sistem kewangan kita wujudkan tabung amanah ni untuk menyimpan semua wang yang diterima bagi sesuatu maksud amanah yang nyata dan jelas. Okey, dan kita memastikan kawalan dilakukanlah dengan sebaik mungkin. So, pemegang amanah ini adalah owner tabung dan kami di pihak Jabatan Bendahari sebenarnya kita pihak ketiga macam pengurusan tabung haji ni jugalah kita sebagai pegawai pengawal. Okey, ataupun third party lah yang menguruskan akaun amanah. Okey, di bawah sistem kewangan UTM ni ya. Okey. Okey, next saya nak share kategori utama tabung amanah. Okey. So bawah tabung amanah ni sebenarnya dia pengujudan dia dia telah diwujudkan dengan kelulusan LPU Lembaga Pengarah Universiti dengan 9 kategori utama. Okey, iaitu perundingan, seminar perkhidmatan pelajar, fundraising, program khas akademik, strategic business unit, tabung kewangan penjanaan, projek khas universiti dan juga projek khas kerajaan. Okey, yang JP-JP ni ada 4 nombor ni kan. Ini adalah jenis projek dalam sistem UTM PIN yang mana kita telah kemas kini pada tahun 2019. Okey, nanti saya terangkan lagi lah yang ni. Tapi inilah dia 9 kategori utama tabung amanah yang telah dituluskan oleh pihak LPU. Okay, next kita ada tabung amanah subsidiary. Okay, tabung amanah subsidiary adalah tabung-tabung yang dibuka, yang boleh dibuka lah. Okay, di bawah kelulusan bendahari. Okay, contohnya you all nak buat seminar, you all buka tabung seminar. Tabung seminar ni kita akan wujudkan di bawah kategori tabung seminar. Macam tu. Okay, sebab tu bila saya keluarkan surat arahan amanah, kita keluarkan di bawah nama surat arahan amanah account subsidiary. Okay, sebabnya yang you buka banyak-banyak ni adalah account subsidiary. Right, kita tengok sikit dia bawah kategori tabung perundingan. Kita ada perundingan projek, kita ada uji kaji makmal. Okay, kemudian bawah tabung seminar kita adalah seminar, persidangan, conference, simposium, short courses, workshop. Okay, semua ada dalam ni. Okay, di bawah kategori tabung seminar. Kemudian kita ada apa? Kita ada tabung perkhidmatan pelajar. Okay, bawah tabung perkhidmatan pelajar ni kita ada tabung kolej kediaman pelajar, tabung perlindungan pelajar, okay, tabung aktiviti pelajar, mobility, tabung waiwan, ni semua dalam tabung perkhidmatan pelajar. Okay, dan juga kita ada tabung fundraising Tabung fundraising ni termasuklah endowment, crowdfunding, derma. Okay. Dan juga tabung program khas akademik, kita ada program khas pesisir, micro credential pun bawah ni. Kemudian SBU. SBU kita ada sekolah in JB, kita ada rumah tamu KL, kita ada fleet management UTM JB KL. Kita ada PKU. Dan PKU baru-baru ni telah buka lagi satu tabung khas iaitu tabung unit hemodialisis. Yang tu untuk merekodkanlah semua hasil-hasil di hemodialisis ya. Okay, ini bawah strategic business unit. Kemudian kita ada tabung kewangan PTJ dan juga tabung penjanaan dan juga tabung projek khas universiti dan tabung projek khas kerajaan. Okey. Inilah dia tabung-tabung. Contoh-contohlah tabung subsidiary yang kita boleh buka di bawah kelulusan bendahari mengikut 9 kategori tabung amanah yang telah diluluskan oleh JPU. Okay, next. Okay. Saya nak pergi kepada ni semangat si Aryu ni. Okay, kita mulakan dengan konsep cost recovery secara general. Okay, what is actually cost recovery? Okay,
Nampak tak ada 3 senario ni? Okay, senario 1, 2 dan 3. Okay. Kalau senario 1 ni, kos adalah sama dengan subsidi. Kalau yang kedua ni, kos sama dengan subsidi plus cost recovery. Yang ketiga ni adalah kos sama dengan cost recovery. Tapi sebelum kita faham equation, kita kena fahamlah dulu apa sebenarnya yang ada dalam equation ni. So, first dia punya, kita ada elemen cost kat sini. So, elemen cost adalah satu elemen di mana cost ni, dia ialah all expenditure associated with all the program. Okay, all expenditure, semua perbelanjaan lah associated with all the program, kita katakan dia sebagai cost ataupun cost ataupun belanja lah. Okay. Kemudian kita ada elemen apa? Subsidi. Okay, subsidi is how much the cost of program is covered by someone else. Contohnya government. Okay, dia buat program tapi government yang support. Okay, cost ini kita panggil subsidi lah. Okay, kemudian kita ada yang ketiga konsep cost recovery. Okay, ini yang kita nak cuba faham ya. Cost recovery adalah all other revenue associated with the cost. For example, the fee, the grants, the sponsor. Okay, kita sekarang kat mana? UTM kat mana sekarang? Okay, UTM kat sini ya. UTM dekat senario nombor 2 di mana kita beroperasi dengan bajet mengurus tambah dengan fee ni, iaitu yuran pelajar. Okay, kita ada yuran pelajar kat sini ya, yuran asrama lah, yuran pelajaran, yuran perkhidmatan. So, kita ada yuran-yuran kat sini. So, kita ada subsidi plus cost recovery. Okay, dan kita sebenarnya bila kita mengambil kira kita punya matlamat ya, vision kita nakkan organisasi ini bergerak dengan yang ni. Okay, kita nakkan innovative entrepreneur global. So, kita nak memupuk, okay, ataupun kita nak memperkasa senario yang ketiga ni, iaitu kita nak all the cost ni dia dah tak ada subsidi dah. Okay, dia adalah sama dengan cost recovery. Maksudnya ada revenue yang cover untuk cost ni. Okay, sama ada dari berbentuk fee, yuran ataupun berbentuk grant ataupun berbentuk sponsor. Okay, ini yang kita harapkan lah. So, kita nak tengok, okay, sebenarnya dekat UTM ada program-program lah yang mana kita nak ke arah ini. Okay, sebenarnya kita nak lebih ke arah ini ya. Kita nak cost recovery ni bukan setakat sama dengan cost. Kita nak cost recovery ni lebih daripada cost. Okay, kenapa macam tu? Kita tengok next slide. Okay. Yang ni saya nak tanyalah ya. Ini soalan yang cuba saya nak kita fikirlah sama-sama ya. What expense causes you most pain? Okay. Biasanya expenses yang most pain ya dalam konteks ni adalah subsidi tu. Right, elemen subsidi tu. Right, elemen subsidi tu akan memberikan most pain lah kepada kita. So, kita nak buat satu paradigm shift di mana kita nak change ya. Nak transform. Okay, daripada memikirkan tentang subsidi tu, kita nak move into a business. Ada dua business kat sini lah. Satu business that create revenue. Satu business that finance your business. Faham tak maksudnya? Okay. Okay, tak faham kita tanya. Kita go to this question ya. Okay. Ni dia cakap kat sini untuk cost recovery strategy ya. Kita kena tanya balik diri kita. Alright, would you and your business be better off if you can recover any expense you wanted? Okay, ataupun would you and your business be better off if you can become your own financing source? Ataupun yang ketiga, okay, do you agree that you should be both, right? Be in both the business that create your revenue and the business that finance your business. Maksudnya macam mana? Okay, kalau kita buat satu program, kita dapat revenue. Revenue tu 10,000. Okay, tetapi kita punya actual cost sebenarnya 100,000. So, sebenarnya revenue kita tak cukup membantulah untuk recover the cost. So, kita perlukan lagi subsidi 90,000. Okay, contohnya lah ya. So, kita nak revenue yang 100,000 untuk cover cost yang 100,000. Okay, ini maksud dia lah. So, kita nak both. Kita nak revenue yang boleh
financekan kita punya business ataupun yang boleh recover the cost. Okay. So, ni akan relate dengan financial sustainability. Okay. So, tadi saya cakap senario yang ketiga tadi kan, senario yang ketiga tu cost sama dengan cost recovery. Okay, tapi bila kita menyebut tentang financial sustainability, alright, di mana sustainability ni, the word sustainability ni, okay, it means maintain, support. Okay, so yang ni kita nak terms apa, konsep of endurance, long term maintenance. So kita tak cukup sekadar cost sama dengan cost recovery. Alright, kita nak cost recovery kita lebih daripada cost. Okay, so bila cost recovery lebih daripada cost, kita akan dapat mencapai ni lah konsep sustainability ni. Okay, dia berbeza ya dengan profitability. Right, kalau profitability, profit lah, maksudnya yang surplus yang kita dapat tu. Okay, bila kita ada revenue terlebih daripada cost, kita akan dapat surplus. Surplus ni kita anggap sebagai kita punya profit lah. So kalau sustain ni adalah profit yang berterusan. Okay, maintaining a reliable recurring revenue stream. Okay, itu kita masuk sustainability. So contoh dalam gambar ni lah. Okay, so profit kita pada tahun pertama banyak ni. Okay, so profit tahun kedua banyak ni. Okay, maksudnya yang ni adalah profit tahun pertama tambah dengan profit tahun kedua kan. So profit tahun ketiga adalah tahun pertama tambah tahun kedua tambah tahun ketiga. So dia semakin banyak lah. Okay, sebenarnya dalam accounting dalam accounting kita ada return earning. Right? Kita ada satu konsep return earning lah ataupun accumulated profit. Dan juga kita ada konsep ataupun assumption di mana assumption going concern. Okay, pernah dengar tak assumption tu? Going concern maksudnya kita assume business tu going concern lah, berterusan. Dia beroperasi berterusan. Okay, so sebenarnya sustainability ni dia samalah, okay, dengan assumption yang memang accountant dah memang guna pakai ya. Kita sentiasa beranggapan bahawa kita ni bila buat bisnes, kita nak bisnes tu going concern. Okay, sentiasa berterusan dan kita nak maintain lah. Okay, kita nak maintain dia punya profitability supaya kita ada reliable revenue stream. Okay, so inilah yang kita nak lah. Okay, supaya kita dapat manage dalam bahasa Melayu yang biasa kita dengar adalah kelestarian kewangan. Okay, itu memang antara kita punya objektif atau matlamat lah ya, di UTM ni. Okay, next. Okay, ini adalah contoh-contoh ya, income generated activities for financial sustainability dekat UTM ya. Kita ada 5 jenis revenue mainstream lah kita panggil ya. So kita ada mainstream from academic based programs, kita ada research based program, kita ada philanthropic investment dengan monetization of asset. Alright, academic based ni kita ada daripada yuran perdana dan yuran perdana dan yang lain-lain lah. Okay, berkaitan dengan akademik. Dan research based program ni termasuklah aktiviti seminar, conference, consultation, lab services. Okay, itu masuk bawah research based program. Dan ada juga income daripada philanthropy income iaitu daripada endowment, wakaf, derma, crowdfunding. Okay, investment dan juga monetization of asset. Alright, ini adalah hasil-hasil sewaan lah. Sewaan ruang, okay, bangunan, kenderaan, okay, dan kita punya PKU, field management tu semualah. Okay, monetization of asset. So macam mana kita nak relatekan, okay, dengan sumbangan kepada universiti. Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, saya ambil contoh program seminar conference khusus. Ni gambar legend lah. Right, gambar legend sebab sekarang ni lakilah program ni dibuat SIE 2019 ni. Okay, dibuat pada 8 hingga 9 Disember 2019 di The Everly Hotel Putrajaya kan. So gambar ni gambar yang belum ada nombor baru lah. So soalan saya berapa banyakkah sumbangan kepada UTM bagi program ini? Okay, siapa boleh jawab tu? Okay.
Okay, laju je ya. Ada yang jawab. Okay, jawapan dia 10%. Okay, 10% daripada yuran penyertaan bagi program ini akan disumbangkan kepada universiti. Okay, macam mana saya dapat 10% tu? Okay, sebenarnya 10% tu kita ada dalam polisi cost recovery universiti. Okay, ada dalam polisi CRU ni So dalam polisi CRU ni kita memang adalah menetapkan agihan sumbangan kepada universiti hasil daripada program penjanaan pendapatan. Okay, memang ada. So yang ni lah kita buat ni untuk menjamin kelestarian kewangan, financial sustainability. Okay, yang saya terangkan tadi Sebab itulah saya nak menerangkan dululah konsep financial sustainability ni supaya kita faham kenapa sebenarnya kita ada polisi CRU ni. Right, kenapa kita perlu menetapkan agihan sumbangan kepada universiti ni untuk bagi program penjanaan pendapatan ni. Okay. So kita juga sebenarnya dalam polisi cost recovery ni ada panduan asas elemen kewangan yang perlu diambil kira dalam perancangan kewangan program. Sebabnya kita nakkan, ingat kita nak both business tadi. Okay, saya ulang yang tadi. Kita develop satu program yang ada revenue dan kita nak revenue kita tu boleh recover cost. Okay, so revenue kita yang akan financekan kita punya cost program tadi. So sebab tu kena ada sebaik-baik perancangan kewangan. Okay, kita dah ada panduan asas ni. Nanti saya go through secara detail saya akan sharekan, discusskan ni panduan asas ni. Okay. Next. Ini gambar. Okay, sebenarnya saya ambil ni daripada UTM News So rajin-rajinkanlah update dekat UTM News. Okay, ini contoh yang saya dapat daripada UTM News Conference IGCESH yang dibuat pada 18 hingga 19 Ogos 2020. Okay, ada total sebanyak 129 researcher lah daripada 11 country. Boleh sampai 11 country sebab dia buat virtual. Dia buat virtual conference. So, in matters of style, follow the current. Siapa nak sambung? Okay, in matters of principle, you have to stand like a rock lah. Maksudnya, berbalik pada sumbangan tadi. Sumbangan dia tetaplah 10%. Okay, tetaplah 10% sebab polisi kita tak berubah lah. You buat secara online ke, you buat secara tetap kita nakkan supaya adanya sedikit sumbangan kepada universiti. Okay, boleh Okay, next. Okay, ni saya akan terangkan sumbangan kepada universiti melalui agihan CRU. Okay, so kita dah tetapkan. Okay, bukan kita, maksud saya kita ni, jawatan kuasa pengurusan universiti So bila kita hantar polisi CRU ni, kita mendapatkan kelulusan daripada jawatan kuasa pengurusan universiti, pihak JPU, right, untuk penetapan agihan CRU ni. Okay, so bagi program seminar, kursus, conference, workshop dan sebagainya lah yang masuk di bawah kategori tabung seminar. Okay, kita akan ambil 10% dari pendapatan kasar kepada UTM. Dan lepas tu kita ambil lagi. Lepas tu you buatlah program tu sampailah habis program, you tengok berapa keuntungan. Macam saya cakap tadi lah, kita mengharapkan supaya cost recovery you lebih daripada total cost. So kalau cost recovery lebih daripada total cost, you bukan setakat break even tau. Okay, bukan setakat break even. Kita lepas dari break even tu kita akan bagilah 100% dari keuntungan tu kepada PTJ yang menguruskan program tu lah. So kalau PTJ tu contohnya fakulti. Okay, fakulti memang dia seorang yang managekan program tu, so 100% dia dapat lah. Kalau PTJ fakulti tu dia bekerjasama dengan sekolah, katalah FE bekerjasama dengan SKA. So buatlah sedikit profit sharing. Okay, tapi tu bergantung pada you all lah dia punya profit sharing tu. Okay, setakat ni hanya TNCPI yang telah menetapkan profit sharing
50. Okay, nanti kita tengok ya. Alright. Adalah sumbangan kepada universiti. Contoh ya. Yang ni lah. Seminar, persidangan, conference, simposium, short courses dengan workshop. Okay, contohnya receipt iuran seminar sebanyak RM100 bagi seorang peserta. CRU-nya adalah 10% ataupun RM10. Okay, masuk ke dalam tabung seminar universiti. Okay, ini kita panggillah sumbangan kepada universiti. Dan baki 90% tu akan masuk ke tabung seminar untuk ni lah. Okay, untuk operasi program tu lah ya. So baki 90% tadi masuk ke tabung seminar ya. Kemudian kalau baki ni tadi, kos dia kurang daripada yang ada ni, revenue yang ada ni, dia akan dapatlah keuntungan. Okey, inilah dia panduan asas ya ataupun anggaran pendapatan yang ada ya dalam polisi CRU tu. Okey, cuba tengok kat sini ya. Saya harap dia jelas ya. Kita ada pendapatan langsung dan juga pendapatan lain. Okey, so pendapatan langsung bagi program seminar ni adalah daripada yuran penyertaan peserta dalam negara dan juga peserta luar negara. Okey, kalau yang dalam negara, tak ada ni. Okay, jumlah dia RM150,000. Okey, kemudian kita ada penajaan sponsor. Kita ada daripada agensi dan kerajaan, kita ada daripada swasta. Okey, jumlah dia RM70,000. Kemudian kita ada pendapatan lain yang berupa sewaan tapak karnival dengan sewaan khemah. Okey, ini contoh ya. So ada RM15,000. Okay. So pendapatan langsung adalah sumber utama yang dijana hasil daripada program aktiviti yang dijalankan, manakala pendapatan lain adalah pendapatan yang berdasarkan hasil sampingan lanjutan lah daripada program. Okay. So sewaan-sewaan ni kita anggapkan dia sebagai pendapatan lain. Okay. Jom kita tengok berapa sebenarnya kiraan CRU dia. Okay. Ini adalah agian CRU bahagian A ya. Bahagian A ni maksudnya yang portion universiti sahaja. Alright, portion universiti. Kan universiti ambil kan? Universiti ambil 10%. So, daripada yuran penyertaan. Alright, ini adalah yuran hasil. Okay. CRU bagi hasil yuran seminar. Okay, hasil yuran seminar 10%. So, 10% kali dengan 150K, kita dapat RM15,000. Okay, so RM15,000 lah. Okay, CRU daripada hasil yuran seminar. Kemudian kita ada penajaan sponsor. Okey, agihan CRU bagi hasil penajaan atau sponsor sama dengan tiada CRU dikenakan. Okey, so 0% ya. Dia dapat 70,000 ya hasil dari penajaan sponsor. So tak ada CRU. Okey. So ini bolehlah rajin-rajinlah cari sponsor penajaan ya. Memang kita tak akan ambil ya. Kita tak akan ambil. Kemudian agihan CRU bagi hasil sewaan. Hasil sewaan ni kita ambil sebanyak 40%. So 40% kali 15K kita dapat RM6,000. Okay, so CRU yang universiti dapat berapa ya? So universiti dapat sebanyak RM15,000 tambah dengan RM6,000. Okay, boleh ya? Okay, next. Ini adalah kos-kos lah. Ini kita ada kos ni, kita ada kos langsung, kos awalan, kos program aktiviti, okay, proses tuntutan, makan, perjalanan penginapan dan juga honorarium. Sebuah hati upah. Sekejap ya. Okay, sorry. Okay. Ini tadi kita. Kos langsung. Okay, kos langsung. Apa maksud kos langsung ni? Kos yang terlibat secara langsung dengan aktiviti program utama yang dijalankan lah. Jaliman kos akan berubah mengikut kapasiti program ataupun aktiviti yang dianjurkan. Okay, next kita ada cost overhead. Right, cost overhead kita ada penggunaan kemudahan universiti, kita ada sumber manusia, kita ada
kos tidak langsung dan pengiraan kos tidak langsung ni termasuklah sumbangan kepada universiti. Okey, kita masukkan je terus. Kita masukkan terus ni. Yang tadi kita kira tu 15,000 tambah 6,000 ni kita masukkan kat sini. Dia akan termasuk dalam jumlah besar overhead 52,000 ni. Okey. Kos overhead ni apa sebenarnya? Dia adalah elemen kos yang tanpa mengenal kapasiti program. Okey. Kemudian kita tengok. Tak nampak Okey, kita tengok ni jumlah pendapatan kita 235 tolak dengan jumlah keseluruhan kos, kita dapatlah untung rugi. Untung Kalau dalam kurungan tu rugilah. Kalau macam ni hitam ni positif kalau kita dapat positif ni kira untunglah 32,300. So sumbangan akhir dia bergantunglah sama ada 100% ataupun ada lagi profit sharing dia. Okay. So nota saya ingatkan sekali lagi, sumbangan kepada universiti akan dikira sebaik saja resit dikeluarkan, resit ataupun bil tuntutan. Okay, sumbangan kepada PTJ dikira selepas tamat program, sekiranya ada lebihan ataupun keuntungan daripada program. So kita harapkanlah bila buat program-program seminar, cost recovery dia akan lebih daripada total cost. Supaya kita dapatlah sedikit keuntungan yang boleh disumbangkan kepada PTJ. Okay. Kemudian, tak ada apa. Ini adalah profit sharing 50-50 untuk PTJ di bawah TNCPI. Okay, kita ada Research Alliance, kita ada Institute, kita ada Research Center, kita ada Pusat Kecemerlangan tak bergabung. So ini semua profit sharing dia 50-50 lah. Okay, yang lain tu kalau yang tak termasuk dalam ni dia boleh ambil lah 100% daripada profit tadi. Okay, tetapi kalau contohnya pihak institut bersetuju hendak terima 10% sahaja daripada parti akhir dan 90% diagihkan kepada RC, dia bolehlah maklumkan kepada pejabat bendahari. So tak semestinya lah benda ni kalau kita tak nak ikut profit sharing yang digariskan ni, kita boleh maklumkan just maklumkan je kepada bendahari. So untuk kita buatlah agihan akhir nanti. Okay. Kemudian, apa lagi? Alright, ini saya recap baliklah. Okay, untuk seminar, 10% daripada pendapatan kasar, direct kita ambil daripada resit atau bil. Kemudian 100% keuntungannya daripada PTJ selepas tamat program. Okay, next kita ada apa? Sumbangan kepada universiti bagi hasil pendapatan lab services. Alright, lab services kan dia selalu buat hasil uji kaji ataupun sample testing. Alright, untuk uji kaji ataupun sample testing ni kita akan bagi sumbangan kepada universiti dari 10% 10% dari pendapatan kasar. Okay. Kemudian kita bagi 5% dari pendapatan kasar kepada PTJ. Okay. Cuba tengok apa beza dia dengan sebelum ni. Okay, ayat berbeza kan? Ayat berbeza dan maksud dia pun sangat berbeza Okay, yang hijau ni ini adalah 100% dari keuntungan. Keuntungan kepada PTJ. Ini tadi yang sebelah sini PTJ akan dapat direct juga macam universiti. So sebenarnya CRU dia 15% lah. Okay, CRU dia 15% untuk lab services ni. Okay, 10% kita akan bagi kepada universiti. Okay, lagi 5% kita bagi PTJ yang berkenaan. Okay, ada lebihan. Okay, lebihan tu akan, biasanya lab testing ni dia tabung dia berterusan lah. Dia tak ada tutup dan dia memang bila dia buat sesuatu kan, makmal tu kan berterusan kan. So kita tak adalah ambil dia punya agihan akhir tu. Okay, so kita terus direct ambil pendapatan kasar. Okay, next kita ada projek perundingan. Okay, sama juga dengan macam lab testing tadi, cuma kurang sikit lah. Okay, kalau projek perundingan universiti ambil cuma 10% sahaja. Right, sumbangan kepada universiti cuma 5% sahaja. Okay, dan PTJ akan dapatlah lagi 5% tu.
Okey, masih juga dari pendapatan kasar. Kemudian kita ada program khas akademik. Alright, kita fokuskan kepada pesisir ya. Pesisir, untuk pesisir kita akan ambil 30% dari keuntungan. So ini kita tak ambil daripada awal ya, kita akan ambil daripada keuntungan. Okay, 30% daripada keuntungan iaitu selepas program selesai. Biasanya pihak kami lah, Jabatan Pendarah akan dimaklumkan ya. Selepas program selesai kita akan dimaklumkan lah untuk buat agihan ya. 70% kepada UTM dan lagi 70% ni kepada PTJ yang berkaitan iaitu fakulti, SPS, SRAT dan TNC juga selepas program selesai. Okay, ini beza ya dengan consultation tadi. Kemudian kita ada kursus program khas akademik kerjasama fakulti PPJ. Okey, contohnya yang baru ni yang kami tengah tunggu, hari tu kita dah buat forum ya, tapi tak finalize lagi untuk projek micro credential. Okey, untuk projek MOOC kita dah ada micro credential yang kita tunggu ya. So peratus keuntungan ni kita kena ikut kertas kerja yang diluluskan. Okey, dan peratus keuntungan kepada PTJ pun samalah. Okey, dia jalan sekali. Cuma kita tunggu kelulusan JPU je. Okey, untuk kita buat agihan bagi program khusus ataupun program khas akademik ni. Kemudian kita ada apa? Lain-lain pendapatan. Contohnya pendapatan hasil sewaan. Okey, kalau sewaan tu kita akan ambil 40% dari pendapatan kasar, 60% pendapatan kasar kepada PTJ. Okey, dan kita ada juga agihan bagi pendapatan di kluster BMD, TNCP. Alright, ini ikut dalam jadual lampiran 3 lah. Okey, peratus dia berbeza-beza ikut sebenarnya kita ikut apa? Kita ikut satu kos penyelenggaraan. Okey, siapa yang banyak buatlah kos tu kos penyelenggaraan dengan kos utility. Siapa yang banyak tanggung? Okey, kalau UTM banyak tanggung, UTM yang dapat lebih agihan dia. Okey, kalau PTJ yang banyak tanggung, okey, BMD yang banyak menanggungnya, peratus agihan tu akan lebih kepada BMD. Okey, macam tu Yang ni, next kita ada, ni bukan color biru ni color merah. Okey, kenapa saya colorkan merah? Sebabnya pendapatan dari hasil endowment, wakaf, derma, crowdfunding tidak ada agihan CRU. Okay, tidak ada agihan CRU, 100% akan masuk tabung endowment, wakaf, derma, crowdfunding. Okay, jangan fikir ya aku bagi RM20 ni nanti UTM ambil. Okay, tak ada ya. Kalau masuk tabung endowment memanglah semuanya akan kalau bagi endowment ke derma ke memang semuanya kita akan bagilah untuk tujuan yang berkenaan ya. Ada lagi satu yang merah iaitu peruntukan program. Alright, dan juga projek khas kerajaan lah. Samalah dia akan masuk dalam sudu peruntukan program. So kalau masuk dekat peruntukan program kita tak akan charge CRU. Okay, 0% 100% akan mengikut tabung amanah PTJ dan perlulah dibelanjakan mengikut kelulusan yang telah diberikan oleh pihak penaja. Okay, mesti ikut dia punya perbelanjaan tu mesti ikutlah kertas kerja yang telah diluluskan oleh pihak penaja Okey. Habis Saya ada lagi. Oh, dah 11.40 Okey, saya ada lagi masa dalam 20 minit lah untuk kita bincang sedikit berkenaan dengan tabung amanah pula Habis tadi CRU. Kalau ada soalan lagi, boleh roja-roja saya lah. Kemudian kita ada ni. Tabung amanah pengurusan tabung amanah. Okay, kita akan bincangkan sedikit ni isu-isu pembukaan tabung amanah, penutupan tabung amanah, pindahan pindahan antara bajet, pindahan antara tabung amanah. Okay, dan juga rekod kewangan kita. Okay.
Kita tengok sini proses untuk memohon pembukaan tabung amanah. Right, kita ada kuasa melulus. Kuasa melulus kita adalah ada 3 peringkat. Okay, sama ada kertas kerja tu boleh diluluskan oleh ketua PTJ ataupun TNC ataupun JPU. Kita tengok jumlah. Okay, jumlah anggaran perbelanjaan. Okay, kenapa kita tengok anggaran perbelanjaan? Kita nak tengok kos. Okay, kos tu sangat penting. So costing tu sangat penting bila kita buat sesuatu planning. Okay, dekat implikasi kewangan tu dekat kertas kerja kan ada implikasi kewangan kan. Kita tengok hasil, kita tengok belanja. So tak kisah berapa banyak hasil yang kita jana, tapi kelulusan tu kita akan tengok pada jumlah perbelanjaan. So kalau jumlah perbelanjaan dia 10,000, bolehlah dapatkan kelulusan daripada ketua PTJ. Kalau 10,001 hingga 50,000 daripada TNC yang berkaitan, dan kalau lebih daripada 50,000 barulah masuk ke JPU. Perlu dapatkan kelulusan JPU. Dah dapat kelulusan barulah pergi mohon hantar surat permohonan kepada bendahari. Okay, ini semua orang tahulah ketua PTJ, TNC dengan JPU. Okay, next ini dia senarai semak permohonan. Okay, senarai semak permohonan ni boleh dapatkanlah daripada saya. Okay, kalau yang tak ada lagi tu. Okay, saya rasa ramai dah ada lah. Okay, bila mohon je semua dah sertakan ni. Cumanya bila you all sertakan ni, ada yang tick, ada yang tak tick. Okay, saya harap sangat pastikan all box tick. Okay, senarai semak ni maksudnya semua ni kami perlukan. Semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 box ni mesti tick. Okay, implikasi kewangan. Implikasi kewangan kalau dah ada detail dekat kertas kerja tick je. Okay, maksudnya ataupun note lah kat situ. Implikasi kewangan ni ada dalam kertas kerja muka surat berapa. Lepas tu tick. Tak payahlah buat baru Okay, kemudian disemak dokumen lengkap oleh pegawai PTJ, tolong sign dan chop. Okay, ini adalah penting untuk saya kontak balik Okay, sign dan chop dan bagilah nombor telefon. Okay, senang je saya nak WhatsApp kalau dokumen tak cukup Kemudian kita ada proses dia lah. Tak ada bendahari dah terima surat permohonan, kita semak permohonan, kita buat penilaian. Kemudian kita luluskan permohonan, kita buka pusat kos, kita sediakan surat arahan amanah. Kita bagi surat arahan amanah tu untuk ditandatangan dan kita akan, bila kita dah dapatlah balik surat yang telah disign tu, barulah kita akan bagi akses. Okay? Surat arahan amanah ni adalah satu perjanjian di antara jawatankuasa pemegang amanah dengan UTM. Perjanjian ni dengan UTM bukan dengan saya, bukan dengan Jabatan Bendahari. Okay, dengan UTM. Okay, antara perjanjiannya adalah skop hasil dengan skop belanja tu. So nyatakan dengan jelas dalam surat dalam kertas kerja lah. Okey, sebab bila saya sediakan surat arahan amanah ni, saya sentiasa merujuk kepada kertas kerja ni. Okey, kadang-kadang yang kertas kerja tu lebih detail daripada ni lah. So, kita akan sentiasa bawa bersama. Surat arahan amanah ni akan sentiasa bersama-sama dengan kertas kerja yang telah diluluskan. So, ingat perjanjian ni antara you, pemegang amanah dengan UTM. Okey, adalah banyak isu. Selalunya isu-isu dokumen tak lengkap lah. Kalau dokumen tak lengkap ni memang biasanya permohonan ditangguh sebab saya kena kontak balik person in charge tu minta balik dokumen. Okey, dia ambil masa sikit lah Okey, tanggungjawab pemegang amanah terutamanya pengurus tabung. Okey, pengurus tabung tolong saya minta sangat kerjasama. Akaun tu you all lah yang punya Bila kita dah namakan pengurus tabung, adanya perjanjian antara you dengan universiti. Okey, ni beban bukan glamour. Siapa ada nampak IG yang UTM yang baru? Okey, kita punya NC cakap kita punya jawatan kat UTM ni bukan glamour Dia adalah satu tanggungjawab, satu amanah, satu beban. Okey, yang paling berat di dunia adalah beban amanah. Okey, yang kita kena pikul.
So, pastikan pengurus tabung, okey. Saya tak cakap pengurus tabung tu mesti apa? Contohnya kalau buat program seminar kan, pengurus tabung tu tidak semestinya pengerusi program tersebut. Okey, biasanya kalau untuk seminar, pengurus tabung tu bolehlah jadi bendahari ataupun setiausaha. Okey, sebab dia kena menguruskan banyak hal ehwal kewangan lah. Okey, yang melibatkan urusan dalam sistem kewangan UTM. Okey, so yang tu kita haraplah dapat dipastikan. Okey, kita tengok ni antara tugasnya bila terima wang. Bila kita terima wang untuk sesuatu program lah pengurus tabung perlu maklumkan terimaan wang dari KPM atau penaja program kepada bendahari. Okey, ataupun terima wang daripada peserta. Okey, perlu maklumkan kepada bendahari untuk disalurkan kepada tabung amanah sekiranya terimaan itu adalah secara bank in. Transfer kan daripada bank account dia kepada bank account kita. Okey, perlu maklumkan kepada bendahari UTM. Okey, kalau you all nak senang kerja sebenarnya sebelum you all mula program, bila dah daftar tabung amanah, dapat pusat kos kan, dapatlah nombor pusat kos tu, terus daftar e-commerce. Okey, bila daftar e-commerce, bila orang buat bayaran melalui e-commerce ataupun melalui UTM Smart, memang dah terus masuk dalam tabung amanah. Okey. So kalau tak melalui e-commerce, kalau tak melalui UTM Smart, memang you all perlu maklumkan kepada bendahari. Sebab kalau kesannya kalau tak maklumkan, kita tak masukkan dalam tabung amanah Okey, kemudian penggunaan wang dalam tabung amanah. Okey, pindahan wang antara tabung amanah adalah dibenarkan. Pindahan antara bajet pun dibenarkanlah. Okey, maksudnya antara amanah ke bajet penyelidikan R pun dibenarkan. Tapi atas ni lah justifikasi lah. Kita tengok juga justifikasi pindahan tu Okey, so hantarlah permohonan pindahan ni bersama dengan justifikasi yang boleh diterima. Okey, jangan hantar tolong pindahkan wang daripada tabung A kepada tabung B. Stop, full stop. Sampai situ je. Okey, kami ni bukan pemegang amanah pun. Kami ni orang yang menjaga je, orang yang mengawal. Okey, kalau dalam surat arahan amanah, kita panggil kita ni sebagai pegawai pengawal Kita cuma mengawal. So, kalau you all minta macam tu je, okey, tolong buat pindahan daripada A ke B sebanyak 50,000. Wah, sebab apa saya kenalah tanya balik ni sebab apa nak pindah ni. Cuba panjangkan sedikit ayat tu, okey. Tujuan pindahan ini adalah untuk apa-apa. Cakap jelas sikit supaya kita ambil maklum. Okey. Okey, pusat kos amanah. Alright, pusat kos amanah, saya nak cerita tentang akses Akses ni kita ada akses mohon mendaftar dan juga akses kepada pegawai pengesah. Okey, peranan dia mohon daftar sah. Okey, tolonglah jangan bagi seorang sahaja yang ambil tiga-tiga peranan ni. Okey, kalau hantar kat saya memang tak lepas lah. Okey, sebenarnya dalam accounting bila kita buat sistem accounting kita memang sangat jaga kita panggil apa tu separation of duties. Separation of duties. So kita memang perlu separatekan orang yang mohon, orang yang daftar dan orang yang sah. Okey, kalau macam dalam sistem accounting sebenar pun orang yang cashier tu, orang yang jadi cashier tu dia takkan jadi orang yang rekod tau. Kalaupun dia rekod, dia mesti ada seorang lagi pegawai yang sahkan dia punya hasil-hasil yang dia rekod tu dengan duit kat tangan, cash kan. Sebab itulah kalau orang yang jaga panjawang runcit kita bagi surat kepada orang staff yang jaga duit tu dengan staff yang mengesah, pegawai yang mengesah. Okay, sama juga bila kita ingat tak bila kita buat PPM kita nak tengok dua surat tu. Okay, iaitu surat kepada pegawai yang menguruskan
Okey, dengan pegawai yang meluluskan. Lain kan? Orang yang mengurus dengan orang yang melulus tu lain. Okey? So kita pun nak macam tu jugalah dalam sistem kita ni. Okey? Orang kita boleh bagi ya, dia mohon, lepas dia mohon dia daftar. Okey, sampai situ je. Okey? Kemudian tolonglah bagi lagi satu nama untuk pegawai yang sahkan. Okey? Dan lagi satu kalau boleh bila kita dah dapat akses tu dan kita tahu kita lah yang jadi pengurus tabung, okay, kita kena jaga betul-betul lah, okay, akses tersebut. Ya. Kalau saya dapat permohonan untuk tambah peranan yang bukan daripada pemilik tabung, sebabnya ataupun bukan daripada pengurus tabung lah. Biasanya kita kenal kan, tabung-tabung yang biasa ni kita kenal siapa owner tabung tu. Okay, siapa yang menguruskan dia. So kita kenal. Kalau kita nampak nama-nama baru yang nak akses kepada tabung tersebut, memang kalau dia tak minta permission, kita sendiri akan liaise dengan pengurus tabung tu. Ni boleh tak bagi akses kepada dia. Okey, sebab kita nak jagalah. Kita ni kan pegawai pengawal yang menguruskan, yang pemegang sebenar tabung tu adalah you all lah, pemilik pengurus tabung. Okey. Yang ni lagi satu saya nak cakap ya. Kalau buka tabung universiti ataupun fakulti, kita wajib masukkan timbalan pendaftar unit endowment ni. Encik Bahar ataupun pegawai dia lah yang bawah unit endowment ya. Sebab dia orang memang ada akses boleh, dia orang memang ada keperluan lah, okay, untuk menjaga tabung-tabung endowment. Okay, sama ada di tabung endowment universiti ataupun fakulti. Okay, ini struktur kod biasa. Cuma saya nak ingatkan untuk amanah memang kita ada jenis projek yang baru yang saya tunjukkan awal-awal tadi. Sebab kita dah kemas kini pada tahun 2019. Okey, tutup tabung amanah. Okey, tutup tabung amanah ni kalau program dah selesai boleh hantar kepada kami lah untuk tutup tabung. Okey, biasanya kita ada macam ni prosedur penutupan tabung amanah. Kita minta semua pengurus tabung semak dan hantar laporan penyata pendapatan, laporan pokok semua beserta dengan surat permohonan. Okey, tapi kalau hantar dengan surat sahaja kita terimalah, tapi memang kita ambil masa sedikit untuk menjalankan prosedur penutupan tabung amanah ni ya. Okey, lagi satu kita ada apa? Kita ada laporan tabung amanah di sistem kewangan UTM Fin. Okey, kita ada buku Word, kita ada ledger project activity, kita ada penyata pendapatan terperinci. Okey, kita tengok buku Word. Okey, buku Word adalah kawalan perbelanjaan untuk elakkan berbelanja melebihi baki tabung. Sebab tu kalau you all tengok, dalam buku Word tak ada sodo H ataupun sodo E. Memang semua sodo B. Nampak tak dekat bahagian kod? Di sebelah kiri sekali, you all akan perasan tak ada sodo E atau H. Memang semua sodo B. So, kat mana kita campakkan hasil? Okay, hasil ni kita akan campakkan di sodo B52. So, semua hasil-hasil yang masuk, resit-resit yang you all terima, kalau nak tahu resit tu dah bayaran dah diterima ke belum, bila kita dah resitkan, nombor rujukan resit tu akan masuk ke dalam sodo B52. So, tengok dekat sodo B52, boleh double click You all boleh double click dekat sinilah jumlah peruntukan ataupun peruntukan tambahan ke double click je dekat di sodo B52 tu. Nanti akan nampaklah nombor-nombor rujukan resit. Okey, ini saya nak terangkan sikitlah konsep Konsep apa yang ada sebenarnya dalam buku Word kita ya. Okey, buku Word ni kita guna pakai sebabnya kita ambil kira tanggungan ni. Okey, pesanan tempatan ni. Okey, so kita tengok dulu ni, belanja. Okey, dalam item belanja jumlah-jumlah yang ada dekat dalam kolom belanja inilah perbelanjaan sebenar. Maksud perbelanjaan sebenar ni, perbelanjaan yang dah selesai bayar. Okey, perbelanjaan yang dah selesai bayar. Okey, dah settle lah. Okay, senang cerita maksudnya dah settle. Kalau dalam kolom liability terkumpul, ini adalah perbelanjaan belum selesai bayaran. Dia tertunggak tak accrue ataupun tertunggak lah. Ada
kita dah dapat bill, kita dah dapat invoice, kita dah tahu dah kita kena bayar. Tapi tak bayar-bayar. So yang ni pengurus tabung sentiasa tengoklah. Kalau boleh pastikan dalam kolom liability terkumpul ni kita ambil tahu sikit sepatutnya dia nak cantiknya sentiasa kosong lah dalam kolom liability terkumpul ni. Sebab ini kalau ada maksudnya perbelanjaan belum selesai bayaran lagi. Belanja terakhir. Kemudian beban. Beban adalah pendahuluan yang kita bagi kepada staf. Contoh yang famous sekarang apa? Pendahuluan yang kita dapat sebab BYOD. Kan? Ramai sekarang ni kan guna laptop BYOD. Right, siapa yang belum buat pelarasan, silalah ke UTM Digital. Buatlah pelarasan segera pihak UTM Digital tu dia akan bantu You datang je pergi sana. Hari-hari dia buka tu. Sila buat pelarasan segera. Kalau pelarasan tak dibuat, dia akan duduk di bawah kolom beban ni. Dalam bawah kolom beban ni. Ini maksudnya belanja terdahulu. Maksud belanja terdahulu ni, UTM dahulukan duit. You all nak beli komputer, you all nak beli laptop kan? UTM bagi duit dulu. So, dia akan park bawah beban. So, beban ni, kolom beban ni perlu dikosongkan. Sebab tu kita buat pelarasan lah. You all, macam mana cara nak buat pelarasan ni? Kita kena bagi resit pembelian. Kita kena tunjukkan inilah resit pembelian kita. Terima kasih UTM sebab bagi pendahuluan. Ada tak orang letak terima kasih kat resit tu? Tak ada kan? Letaklah terima kasih UTM sebab bagi pendahuluan. So, dengan duit pendahuluan tu, kita pun buat pembelian. Tak kisah kalau resit pembelian kita lebih daripada duit pendahuluan. Nama pun duit pendahuluan kan? Cuma kalau ada terlebih, kita kena pulangkan resit berserta dengan duit lah, duit lebihan tu. So ni pun pengurus tabung kena sentiasa semak kena pastikan sentiasa kosong. Kemudian ada tanggungan. Tanggungan ni adalah anggaran pejabat ataupun pesanan tempatan yang telah disahkan. Dah sah je, pegawai pengesah tu dah sahkan je, kita akan lock kat sini. Ini yang akan mengurangkan baki bayang walaupun belum dibelanjakan lagi. So pastikan bahagian tanggungan ni pun kosong. So, kalau ada je tanggungan ni, kita tengoklah. Tengok sikit pesanan tempatan ni. Kenapa belum diluluskan lagi? Kenapa belum dibuat lagi? Next, kita tengok ledger project. Ledger project ni ada dekat bahagian laporan. Ledger arm, ledger project, activity. Letakkan je 5 nombor SPK kita tu Kita boleh letak je 5 nombor SPK tu. Nanti kita akan keluar lah. Akan keluar dia punya reporting. Ledger project budget A. Saya nak cerita sikit lah. Kan ramai sangat yang bagi tahu saya pening lah tengok ledger ni. Kan pening sangat debit, kredit. Lepas tu tak faham. Dengan butiran transaksi, dengan nombor daftar, dengan rujukan yang sangat panjang ni. So saya nak, saya ada masa berapa lagi 11.59. Bagi saya 1 minit. 1 minit lagi saya nak terangkan accounting ni adalah satu sistem R&R yang sangat sistematik Sangat sistematik. Sebab tu accounting student belajar sampai 45 tahun. Dah habis belajar pun tak boleh digelar accountant lagi. Kena daftar dulu, kena kerja dulu lagi 3 tahun untuk dapatkan MIA. Kan? So, accounting ni dia adalah satu systematic process, a very systematic process of R&R. Bukan rest and relax You nampak R&R ni kan? Rest and relax pula maksud dia. Bukan R adalah for recording. Records. First kita records, R yang kedua adalah kita reports. So, yang kita recordkan tu adalah kita record dalam ledger lah, dalam journal, mula-mula journal. Dah masuk journal, lepas tu ledger pula. Lepas ledger, trial balance. Lepas trial balance tu, kalau dah betul-betul balance, barulah kita akan buat proses reporting. Financial statement kita lah, baru kita prepare financial statement. Ini dalam second R. So, you punya ledger ni memanglah kita ada ikut, kita develop,
kita ikut double entry accounting system dan kita ikut juga rules of debit credit. Okey. So kalau tak berapa faham, bolehlah rujuk kepada kami. Okey, kami bukan nak you all jadi accountant tapi kalau tak boleh faham, kalau boleh faham, alhamdulillah lah. Okey, bersyukur E ni equity hasil. Sebab tu dia duduk sebelah kredit. Hasil dia mesti duduk sebelah kredit. Sebab apa? Rule dia, okey, semua income, mana income? Income ni rules of debit credit ya. Semua income akan duduk sebelah kredit. Income yang bertambah. Okey, tapi katalah bil kan, bil tuntutan tu dibatalkan. Okay, kalau bil tuntutan dibatalkan, tahun lepas banyak sangat bil tuntutan dibatalkan sebab COVID kan, tak jadi. Okay, so kita akan debitkan dia balik. Income ni akan jadi debit bila dia decrease. Sebab tu dia ada nombor rujukan yang sama, satu sebelah kredit, satu sebelah debit. Macam tu kita ada rule ni. Expense pula, semua expense yang duduk B, mana tadi? Semua yang dekat B ni, kalau you tengok ni. Mana B? B. Kalau saldo dia B, belanja mesti duduk sebelah debit. Okey, sebab apa dia punya rule? Rules dia kalau expenses mesti debit. Kalau bertambah lah. Kalau expenses berkurang mesti kredit. Itu yang kita guna pakai lah dalam buku ledger ini. Okey. Ni saya duk balik-balik je. So, debit kredit ni lah sebabnya kalau kita tukar saldo pun you all masukkan saldo salah kan. Katalah saldo tu sepatutnya saldo B29. Dah debit dah. Lepas tu di Jabatan Bendahari kita dapat detect sebenarnya bukan saldo B29, sebenarnya saldo B21. So kita akan kreditkan dia balik. So, kita dah kredit kan, lepas tu kita debitkan balik saldo yang betul. Saldo B21 yang betul. So banyaklah kan transaksi debit kredit dia. Memang semuanya kita perlu record. Memang semuanya you all perlu record. So cara yang nak senang, okay, kalau bos nak cepatkan laporan, you create sahaja ni. Create sahaja laporan penyata pendapatan terperinci. Okay, penyata pendapatan terperinci kita dah terus dah summary-kan Kita dah summary-kan jumlah pendapatan, jumlah hasil nostik ni dan jumlah belanja. Ni ikut saldo-saldo lah. Okey, ada saldo perbelanjaan, penyelenggaraan. Okey. Itu dan juga baki tabung. Okey, itu ya. So saya rasa dah 12.3 minit. Okey. Sampai situ sajalah saya yang menjalankan amanah. Azila. Okey, apa-apa boleh roja saya sekian dululah daripada saya. Terima kasih kerana terus setia mendengar. Okey. Okey, syukur alhamdulillah di atas perkongsian yang bermanfaat itu sebentar tadi. Semoga ilmu yang kita perolehi hari ini dapat diaplikasikan secara baik dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab seharian kita. Dengan itu berakhirlah sudah sesi perkongsian kita pada hari ini. Selaku wakil dari pihak penganjur, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Siti Azila binti Muhammad Amin dan juga saudara sekalian kerana sudi mengikuti siri kuliah kewangan pada kali ini sehingga tamat. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey.